Salam sejahtera dan selamat pagi, anda bersama saya Hafizi Rosli dalam Buletin Awal ini, dan ini perkembangan terkini yang baru kami terima di mana sebentar tadi kita telah pun mendengar ucapan daripada Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, dan antara input dan juga antara poin yang telah pun ditekankan oleh Perdana Menteri Singapura adalah melihat kepada peralihan Singapura daripada fasa endemik menuju ke fasa hidup bersama dengan COVID-19. Pelbagai sekatan telah pun ditarik semula, begitu juga kemudahan-kemudahan diberikan terutama kepada mereka yang telah pun ataupun melengkapkan vaksinasi. Dan ini antara kelonggaran yang telah pun diberikan ataupun telah pun diumumkan sebentar tadi oleh Lee Hsien Loong sendiri. Dan pertama adalah mengenai penjarakan fizikal, iaitu membenarkan berkumpul seramai 10 orang dalam satu masa, dan juga 75% pekerja kembali ke tempat kerja. Dan ketiga adalah pemakaian pelitup muka adalah satu pilihan, terutamanya di luar, namun di dalam ataupun indoor masih lagi satu kewajipan ataupun mandatory. Dan seterusnya juga Singapura akan menghapuskan hampir semua sekatan syarat perjalanan bagi pelancong dan pengembara ke Singapura keparas sebelum pandemik. Dan kata Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, ini kerana kes di Singapura sebahagian besar disumbang oleh jangkitan tempatan. Dan selain itu, beliau juga berharap langkah itu dapat mengembalikan Singapura sebagai hub pengangkutan serantau. Dan Hsien Loong pada masa sama tidak menafikan Singapura mungkin mengetatkan kembali syarat berkenaan jika kes jangkitan kembali meningkat dan jika wujud varian baru yang lebih berbahaya berbanding Delta dan Omicron. Dan pada Rabu, Singapura dan Malaysia telah pun bersetuju untuk bergerak ke aras pembukaan sempadan secara penuh bagi individu lengkap vaksinasi. Dan perkara itu juga telah pun disahkan Menteri Kesihatan kedua-dua negara. Dan susulan pengumuman Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong sebentar tadi, kita nak bawakan diskusi ini lebih lanjut. Apakah manfaat yang bakal Malaysia terima apabila kalau kita melihat kepada pembukaan pintu sepadan negara itu. Dan untuk itu kita akan bersama dengan Chris Daniel Wong, Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia DPDM, bersama dengan kita di talian pada ketika ini. Selamat pagi, Chris. Selamat pagi. Chris, tadi kita dah dengar sedikit mengenai ucapan dan juga pengumuman daripada Perdana Menteri Singapura, kelonggaran yang telah pun diberikan termasuk pembukaan pintu sepadan negara. Dan kalau kita lihat bagaimana respon awal, Chris, berhubung dengan pengurangan SOP pertama dan juga pembukaan pintu sepadan negara itu sendiri. Memang kita sambut berita ini dengan gembira kerana it's long overdue lah orang kata ya. Dah lama kita tunggu. Dengan pembukaan sempadan kedua-dua negara, kita boleh merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi digital dan juga khususnya pelancongan. Ya. Tetapi kalau kita sebut tentang digital, penggalakan ekonomi ialah kita boleh berjumpa dengan rakan-rakan niaga kita di Singapura ataupun di Malaysia. Jadi memang berita ini kita sambut dengan baik. Ya, kalau kita lihat juga antara intipati pengumuman sebentar tadi juga adalah mengenai pembukaan pintu sepadan. Apa yang Chris telah pun katakan tadi, mungkin melihat kepada digital. Namun kalau kita melihat kepada dari sudut ekonomi pula, bagaimana agaknya ia dapat memanfaatkan Malaysia dan juga kita ingin khususkan kepada Johor itu sendiri. Dari sudut perniagaan, dari sudut perdagangan dan juga dari sudut pelancongan itu sendiri. Kalau kita lihat sebelum pra-pandemik, kita memang faham bahawa ratusan ribu pekerja daripada Johor menyeberangi orang kata Selat Selatan untuk bekerja harian. Jadi apabila sekatan ini dilonggarkan, sama sekali orang kata human resource begini boleh kembali bekerja di Singapura. Dan ini boleh menggalakkan orang kata pertumbuhan ekonomi terutamanya di dalam sektor peruncitan. Di mana wang yang telah orang kata yang mereka dapat, income yang mereka dapat boleh orang kata dibelanjakan balik ke dalam negara kita. Jadi ini sama sekali menyuntik ke dalam keluaran dasar kasar negara kita. Jadi memang kita sambut baiklah apabila orang kata sempadan dibuka seperti pra-pandemik. Ya, apabila pintu sepadan dibuka, terutama yang kita ingin melihat kepada konteks ekosistem perniagaan di Johor itu sendiri, apa agaknya persiapan yang perlu digerakkan oleh pemain-pemain industri ini supaya apabila sudah dibuka pintu sepadannya nanti, kita lebih bersedia untuk mendapat ataupun kita lebih bersedia untuk menerima
kedatangan masyarakat ataupun rakyat daripada Singapura itu sendiri? Saya percaya apabila kita buka naluri manusia ni seperti lazimnya kita apabila dibuka kita perangai kita adalah seperti biasa. Kita berjumpa orang, kita bersalaman dan kita tidak memakai pelitup muka. Tetapi yang pentingnya kita harus mengamalkan SOP dengan sentiasa. Walaupun di Singapura pelitup muka tidak orang kata dimandatorikan. Tetapi apabila pelawak Malaysia ke sana, kita galakkan. Seperti mana yang tadi pengumuman tadi, kebanyakan kes di Singapura adalah kes dalaman. Bukan kes yang dibawa daripada luar. Jadi kita berharap apabila kita sebagai orang Malaysia ke Singapura, kita mengamalkan SOP seperti di Malaysia. Supaya kita tidak bawa Omicron itu balik ke Malaysia. Jadi benda yang sama apabila orang Singapura ke Malaysia. Jadi di sini kita kena lihat pada orang kata detail sama ada RTK diperlukan ataupun PCR diperlukan semasa kita melawat ke Singapura ataupun Singapura melawat ke Malaysia. Jadi ini adalah orang kata persiapan asas yang patut kita adakan sebelum pembukaan sektor ekonomi ataupun sepadan kedua-dua negara tersebut. Ya, bagi pemain industri, mungkin ini satu berita gembira untuk mereka, terutamanya yang pemain-pemain industri di Johor dan juga di Malaysia secara amnya apabila pintu sepadan ini dibuka. Kerana kita tahu market di Singapura itu begitu besar. Apabila ramai orang ataupun rakyat Singapura itu kalau berbelanja datang ke Malaysia ini berbelanja secara besar. Cumanya dari segi persiapan, dari sudut digitalnya pula, bagaimana pengurusan marketing ataupun pemasarannya, promosinya, bagaimana ia perlu digerakkan, perlu diperkasakan lagi sebenarnya, Chris? Saya mengatakan perniagaan di Malaysia ini banyak bersifatkan omni-channel, iaitu di mana kita ada offline dan online. Offline ni di mana mereka datang ke kedai ataupun ke perusahaan untuk diberikan khidmat pelanggan dan terutama dalam sektor makanan contohnya ataupun sektor peruncitan. Tetapi kita kena giatkan sektor digital di mana lebih banyak advertising, promotion diketengahkan supaya orang kata pesanan sebegini boleh orang kata dihantar ke selatan. Supaya orang kata pengguna ataupun business owner di Singapura boleh mendapat maklumat promosi yang terkini di Malaysia. Jadi dengan secara langsung, bukan tidak langsung tetapi secara langsung kita pergiatkan promosi servis-servis perniagaan kita di Malaysia. Supaya apabila mereka datang ke sini, selain daripada untuk berdagang, mereka juga akan berbelanja untuk orang kata merancakkan lagi sektor pelancongan dan sektor industri tempatan kita, terutamanya peruncitan. Ya, kita tahu Singapura juga merupakan sebagai hub kewangan global dan juga potensi pertumbuhannya yang sangat besar menjadikan pusat inovasi AI di Asia Tenggara yang ia juga menjadikan ia lokasi yang strategik untuk memulakan bisnes dan sebagainya. Bagi Chris sendiri, bagaimana sebenarnya peluang ini boleh diambil oleh pemain-pemain industri ataupun penggiat industri terutamanya melibatkan kepada teknologi dan sebagainya, Chris? Kalau kita lihat pada sektor pertumbuhan AI ataupun artificial intelligence, memang kita tidak nafikan bahawa Singapura merupakan hub pembangunan terulung di Asia untuk AI. Jadi Malaysia mempunyai rata-rata penduduk yang lebih ramai daripada Singapura. Jadi mungkin kita boleh galakkan orang kata penggiat AI di Singapura untuk membawa teknologi tersebut ke Malaysia untuk orang kata diperkembangkan perniagaan mereka ataupun orang kata orang kata untuk testing market di Malaysia. Dan ini secara langsung boleh membantu untuk memangkin pertumbuhan digital AI di Malaysia juga. Jadi dengan kerjasama Malaysia dan Singapura, pengusaha Malaysia dan Singapura, ini boleh membangunkan lagi orang kata teknologi AI sebegini. Dan seterusnya kita bawa teknologi ini ke rantau, ke negara serantau di ASEAN dan kemudian di global. Jadi Malaysia merupakan orang kata platform ataupun stepping stone untuk penggiat-penggiat AI mengembangkan pasaran mereka. Baik Chris, sebelum kita berakhir ini mungkin sedikit harapan daripada Chris, apa mungkin kemudahan dan juga bantuan, begitu juga dengan insentif yang boleh diberikan oleh kerajaan untuk kita bantu kepada pemain-pemain industri ini untuk berancak kembali, terutamanya dalam industri digital ini sendiri, Chris? Mungkin harapan saya dan juga Dewan ialah pihak MIDA boleh orang kata approach orang kata pelabur-pelabur daripada Singapura untuk datang kembali ke Malaysia dan melihat apa jenis perniagaan yang mereka boleh orang kata invest
supaya duit dolar Singapura itu dilaburkan di Malaysia dan kita kembangkan semula perniagaan di Malaysia. Seperti mana pra-pandemik pada tahun 2018 dan 2019, unjuran orang kata indeks pelaburan di Malaysia adalah amat tinggi. Tetapi setelah pandemik, kita nampak indeks pelaburan kita rendah ataupun jatuh. Jadi kita kena kembalikan semula orang kata indeks pelaburan ke tahap yang tinggi. Dan juga kita kena kembalikan semula keyakinan pelabur asing di negara kita. Baik, terima kasih kepada Chris Daniel Wong, Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia DPDM atas kupasan itu tadi. Dan mungkin itu saja yang sempat kita bawakan dalam terkini pada jam ini.